Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma alimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Qala Syekh Musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Kita di muka surat 7 rasanya. Kata Musannif rahimallahu ta'ala, soal berapa perkara rukun iman? Jawabnya rukun iman itu 6 perkara. Hadirin sekalian, pertama sekali marilah kita rasakan syukur, terima kasih kepada Allah Ta'ala. Syukur nikmat hidup yang masih diberi, syukur Islam yang kita dapat, syukur Allah Ta'ala jadikan Islam kita yang berkualiti, yang bukan hanya berdasarkan baka dan keturunan, tetapi Allah Ta'ala mudahkan kita ke majlis-majlis ilmu dan lorongkan kita untuk mencari ilmu. Dengan ilmu-ilmu tersebut dapat pengetahuan dan dapat kita membenarkan dan memperakui di hati apa saja yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kita membenarkan di hati apa saja yang dibawanya, itulah dikatakan iman. Syukur banyak-banyak kita hidup dalam keadaan Islam, dan dengan ada ilmu pengetahuan tersebut dapat membenarkan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, jadilah kita beriman. Syukur lagi kita ke Allah Ta'ala yang dijadikan kita boleh taat patuh pada perintahnya, yang boleh meninggalkan larangannya. Itulah dikatakan taqwa, dan taqwa adalah sifat yang paling mulia setelah Allah Ta'ala berikan kepada kita iman dan Islam. Syukur banyak-banyak Allah Ta'ala beri kita nikmat itu, juga kesihatan, kelapangan masa yang masih diberi, begitu juga taufik hidayat yang masih dianugerah, dapat kita hadir untuk menyambung pengajian kita dan program istimak kita, bacaan kitab daripada kitab Paku Iman ni. InsyaAllah kita dalam masjid ni, mari kita nak iktikaf sama-sama. Kalau tak niat lagi, lafaz niatnya saja aku iktikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Baik, kata Musannif rahimahullah ta'ala, soal berapa perkara rukun iman. Hadirin sekalian, insyaAllah kita dah masuk ni. Setelah kita bicarakan takrif iman itu, kita nak masuk bicara tentang rukun iman. Dan disebab soalannya, jawabnya mudah sangatlah. Rukun iman itu 6 perkara. Cuma dengan apa yang telah kita bicara dulu dalam bab Islam dan dalam bab iman ni, kalau ingatkan balik pelajaran kita yang lepas, bab Islam, rukun bukan makna rukun. Rukun dengan makna benda besar, perkara yang tak dapat tidak. Dia ialah benda asas yang merupakan besar, untuk Islam dibina di atas dia, atas penamaan begitu. Dan takrif Islam yang telah kita bicara dulu, mengertikan Islam, rukun Islam bukan makna Islam, bukan makna rukun. Rukun Islam bukan makna rukun. Dan iman ni beza dengan apa kita bicara bab Islam dulu. Iman rukun dengan mana rukun. Yang tu yang rukun Islam, kalau 5 tu, orang yang dah memang keturunan Islam, 5, tolak 5. Tolak tu dengan mana tak laksana dan tak boleh buat, masih Islam. Pasal rukun bukan makna rukun. Maksudnya orang Islam, keturunan Islam, mengucap pun tak boleh, sembahyang tidak, puasa tidak, zakat lagi kata pun tak ada, haji yang tak ada kata, macam mana nak boleh haji? Jadi apa wajib tak ada lah di situ. Macam mana pun asal bicaranya, walaupun dia tak buat apa-apa, tak boleh laksanakan apa-apa daripada rukun Islam itu, dari segi status dan kedudukan dia masih hukum Islam lah, walaupun 5 tolak 5. Dan kena faham, tolak yang ada kita dah bicara dulu dan istilah kan, tolak dengan mana tak tahu, tak laksana, tak buat. Bukan tolak dengan mana menafi, membangkang, itu lain. Ini tolak dengan mana tak buat, tak laksana, tak ada pengetahuan langsung.
Sekalipun dia punya keadaan begitu, masih status dia Islam. Pasal rukun Islam tu, rukun bukan makna rukun. Okay. Ada pun bab iman ni, dia punya sipil lain pula. Kalau yang hari tu tolak tu dengan makna tak laksana, tak buat, ataupun tak ada pengetahuan dalam bab Islam, 5 tolak 5 masih 5, maksudnya masih Islam. Tapi bab iman ni 6 rukun iman yang 6 tolak 1 kosong. Tu CP dia tak ikut CP kita lah. CP kita tu maksudnya tak CP matematik 6 tolak 1 5 je tak. Jadi tak ada istilah bab rukun iman ni. Kalau benda tu rukun, dia ada 6 rukun iman yang dia tanya ni. Bila tolak 1 dengan mana ada tolak dengan mana tak percaya, tak iktiraf, tak mengakui perkara ini, 6 tolak 1 kosong terus. Dia tak ada istilah kurang iman. Katalah dia beriman dengan Allah Ta'ala, Rasul, malaikat, kitab, hari kiamat, tapi tak menerima prinsip qada qadar. Dia bukan kuranglah imannya, tapi kafir. Na'udzubillah. Jadi nak bicara tentang mana? Dan kata rukun iman dengan makna rukun. Baik. Sekali lagi kalau sebut ke masalah rukun tu, jadi kalau makna nafi, bangkang, tolak, memang kufur lah. Begitu juga dalam bab Islam dulu. Kalau rukun Islam yang 5 tu, kalau dia tolak tu dengan makna 5 tolak 5 tu dengan makna nafi, tolak, bangkang, menafi, menidakkan, tu memang 5 tolak 5 memang hancur terus, kosong lah tu. Okey. Sikit nak perhatikan makna tolak yang kita sebut dalam CP tu. 5 tolak 5 tolak dulu, 5 tolak 5. Yang ni 6 tolak 1. Kena perhati apa dia tu. Baik, sikit lagi kalau bicara masih angka rukun itu, dengan angka 6. Kalau 6 tolak 1, 6 tolak 6, tapi tolak tu dengan makna jahil, tak pernah pergi belajar, tak pernah ambil faham tentang bab-bab keimanan ni. Cuma iman tu atas nama iman tak ada, pasal kosong pengetahuan. Tapi kalau dia ni daripada keturunan Islam status masih Islam, tapi kalau tak ada pengetahuan, dikhawatiri ya, kalau sebut yang bahasa itu rasanya dikhawatiri tak ada iman. Pasal apa? Ada awal-awal kitab dulu kita bicara kitab ni, dia ada sebut penyertaan begini, iman tak sah Islam melainkan dengan iman, tak sah iman melainkan dengan i'tiqad yang jazam. Dan untuk mendapat i'tiqad yang jazam, tak akan dapat i'tiqad yang jazam, mesti ada pengetahuan beserta dalil. Kan dia punya CP dia macam tu. Sekali lagi dengar, tak sah Islam melainkan iman, tak sah iman melainkan ada i'tiqad yang jazam tentang bab iman, dan tak akan dapat i'tiqad jazam melainkan ada pengetahuan dan dalil, ataupun ada pengetahuan beserta dalil, barulah boleh dapat i'tiqad yang jazam. Kalau tengok dengan apa penyertaan ulama tu, syarat-syarat untuk sah Islam mesti ada iman, untuk dapat ada iman mesti ada i'tiqad. Maksudnya i'tiqad ada pegangan hati yang sangat kuat yang bawa pada yakin, dan untuk dapat yakin mesti ada pengetahuan, dan pengetahuan tu mesti ditambat, diikat, diperkukuhkan dengan dalil. Jadi kalau tak ada pengetahuan, blank langsung. Dalam bab keimanan ni, bab ketuhanan tak tahu, bab Rasul tak tahu, malaikat tak tahu, bab kitab tak tahu, hari kiamat tak ada pengetahuan, qada qadar tak tahu, dengan bahasa ini jahil berdengung langsung. Takut-takut tak sah lah dia punya iman. Bila tak sah, dia tak ada pengetahuan, tak ada dalil, takut tak dapat yakin. Bila tak yakin, tak sah iman, tak sah iman, tak sah Islam. Macam mana pun di atas kita hukum lahiriah ni, pasal bab iman ni ialah bab batin. Atas kata dia mengucap kalimah syahadah, hati dia kita tak tahu, pengetahuan dia kita tak boleh semak. Kalau tak boleh semak lah, kalau boleh semak,
Macam mana pun nak sebut, dengan dia tak ada pengetahuan itu, kita hukum. Kalau katalah disebah dia orang kafir, dia mengucap, kita kata dia Islam. Dan kalau dia daripada keturunan Islam, masih hukum Islam kat dia. Islam tu dapat. Tapi iman macam mana? Iman semak balik lah. Sama ada sah tak sah itu dengan sempurna ataupun tidak syaratnya. Jadi tak sah Islam melainkan dengan iman, tak sah iman melainkan i'tiqad jazam. I'tiqad yang jazam tak akan dapat melainkan dengan ada pengetahuan berserta dalil. Tu ayat tu. Jadi kalau katalah dia punya 6 tolak 6 tu adalah bukan tolak makna nafi bangkang, tapi tolak tu dengan makna jahil. Maksudnya tak ada pengetahuan. Status kalau dia pada keturunan Islam, masih Islam, tapi iman perlu dipersoal. Dan kalau kita lihat sikit fenomena yang ada di sekeliling kita, orang Islam kita yang ada di sekeliling banyaknya atau ramainya ni yang dia Islam, keturunan Islam, tapi pengetahuan Islam macam mana? Pengetahuan iman macam mana? Itu lah. Kita bunyi begitu lah. Itu. Pengetahuan sama ada bab ketuhanan, pengetahuan dalam bab Rasul, pengetahuan dalam bab kitab, pengetahuan dalam bab malaikat, pengetahuan dalam bab kiamat, pengetahuan dalam bab qada' tu perkara asas tu. Jadi bila ada bab-bab ketuhanan dalam bab Rasul, begitu juga bab kitab, bab malaikat, bab kiamat dan qada' ni, bila ada cedera, takutlah sangat kita. Bila dia boleh bawa bahana dia, akibat dia kufur, na'udzubillah. Dan kita lihatlah dalam masyarakat kita, Islam tu katalah dia tak bertikai hukum, tapi bila pengetahuan dia yang begitu cetek, dangkal tentang bab-bab keimanan kepada Allah Ta'ala, antara manifestasi dia, akibat dia apa dia? Itu yang semayang tak nak, tutup aurat tak nak, puasa tak nak, apa sajalah, minat hiburan, itu yang boleh minum arak, judi, pergi hiburan, gedi-gedi dengan masa itu, apa saja yang nama melanggar syarak, dah dia tak ada pengetahuan Islam. Dia tak ada jati diri tentang apa sepatutnya dia i'tiqad. Dia tak ada matlamat hidup. Sebab tu tak ada panduan untuk dia hidup nak ikut siapa. Dah tak ada pengetahuan. Jadi belajar sekolah kebangsaan, tak pernah ada didikan agama. Masjid surau tak pernah datang. Pergi sekolah kebangsaan pula, pelajaran agama tak diambil, tak diendahkan. Dia pula subjek elektif, nak ambil tak apa, tak ambil tak apa. Waktu memang tak ambil pun, belah kawan tak ada pengetahuan. Kat rumah pun mak bapak selama je. Sekolah rendah macam tu, sekolah menengah itu, universiti pun masuk bahagian tak apa-apa lah. Tak ada langsung, kawan pun tak bergaul dengan orang Islam. Kawan pula kawan dengan orang yang tak Islam. Kepala otak dia habis. Kawan pula dengan orang liberal, sosialis, bofi yang bahasa itu, yang kapitalis, apa lagi, yang sekularis, apa lagi, yang fundamentalis, bofi dia bahasa-bahasa itu, yang liberalis, yang pluralis. Semua orang-orang yang kepala otak macam ni habis habis kan. Waktu mai Syiah ikut Syiah, mai Wahabi ikut Wahabi, itu yang dia dapat. Risau sangat kita kalau tengok masyarakat. Pasal masyarakat kita yang kata tu lah, umumnya bila tak pergi belajar apa yang sepatutnya dia belajar, jadi atas kata Islam tu kita tak boleh nak bertikai tu, pasal dia memang keturunan Islam. Jadi status quo dia sebagai Islam masih ada. Takut iman ni tak disempurnakan. Iman tu dengan sebab pengetahuan dan dalil, macam mana nak dapat jazam, perlu dipersoal di situ. Jadi yang itulah dikhawatiri dalam masyarakat kita. Jadi bila kata khawatir tu, maksudnya kita takut tak sah Islam yang dia atas nama warisan itu, disebabkan cuai menuntut ilmu apa yang sepatutnya dia belajar. Okey, disebut itu. Jadi kita sebut bicara sikit tu adalah masih CP 6 tolak 6 tadi. Jadi kalau 6 tolak 6 di atas jahil, masih Islam. Tolak tu dengan mana jahil, tak ada pengetahuan, blank langsung, masih status Islam. Kalau kita tak bicara orang balik pun kata macam ni, kanak-kanak lahir
blank. 6 tolak 6. Maksudnya memang dia tak ada pengetahuan di Islam. Tak ada pengetahuan bab iman. Masih status dia Islam lah. Tapi dia kanak-kanak kan. Jadi dia tak ada taklih dosa. Status macam mana? Islam lah. Islam lah. Itu tak nafi. Tapi kalau sampai umur 80 pun blank macam kanak-kanak. Masih status Islam lah. Tapi nak kata macam mana? Dikhawatiri lah. Pasal di atas kosongnya dia dalam bab ketuhanan. Jadi takkan orang kata dia ni batu dan kayu sampai mati, tak ada apa-apa rintangan, tak ada apa-apa gangguan dari sudut akidah, pahaman, sama ada pahaman tu, pahaman dalam bab politik, bohpi dalam bab tu, pahaman dalam kebendaan, dalam pahaman mana prioriti yang lebih besar untuk dia nak pilih, untuk dia berikan keutamaan dalam hidup. Takkan tak ada, takkan dia batu dengan kayu. Jadi dia mesti ada nanti terpengaruh sana, terpengaruh sini, terikut sana, terikut sini. Mana ada kecenderungan dia tu. Kecenderungan itu telah menyebabkan nanti berpaling daripada ajaran Islam sebenar. Pasal tak ada pengetahuan. Mati dia. Bagus soalan tu. Di atas apa kita bicara tadi, yang kata dia ni daripada keturunan Islam, walaupun pengetahuan Islam dia kosong, bahasa gitu kan. Islam, selagi dia tak ada perkataan, perbuatan yang istilahnya boleh menyebabkan murtad, itu sipir dia. Selagi tak ada bawa murtad yang ada kita bicara dulu, istilahnya dia tak ada perkataan, perbuatan yang menyalahi dalam bab agama yang maklum fiddin fitururah. Benda yang simply known, yang itu adalah common sense di kalangan orang Islam, bahawasanya itu adalah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak ada bangkang, tak perolok, tak persenda, tak permain tu. Dari sisi statusnya masih Islam. Jadi mati dia dimandikan, dikapankan, dikebumikan, tanam kuburan Islam. Disembayangkan, dikebumi, tanam kuburan Islam. Itu CP yang ada. Pasal kita tak tahu batin. Jadi syarat dia tu mesti dipelihara tu lah. Maksudnya dia ni, kalau saya sebut dengan suasana yang mungkin ada pada dia, fenomena yang ada pada dia, dah dia tak ada pengetahuan Islam, dia Islam macam mana? Islam nak barat mudah, nak ke Islam mudah, nak kata kafir taklah jadi kafir, nak kata pergi gereja tidak, pergi tokong tidak, nak kata pergi masjid pun tidak. Tu macam mana? Macam mana mati dia tu? Islam lagi lah. Pergi majlis ilmu tidak, nak pergi hoha-hoha disco, pergi sana festival hiburan apa-apa, tak je. Saya nak sebut fenomena yang mungkin ada dan kita tak boleh bagi hukum macam tu. Macam mana dia ni? Dia ni tak bisa kacau orang, tak bisa menyusah orang. Betul apa? Wahai neri, pergi kebun, ambil pisang, potong getah, jual. Tak pernah apa. Hukum apa? Islam lah. Tapi pengetahuan agama, masjid tak nak pergi. TV dia saya tengok. Boleh tu. Sebab khabar tak nak baca. Gagah lah. Gagah lah buah Islam lagi tu. Ya betul. Kata-kata orang Islam kita, itu lah. Kalau kita sebut orang tua-tua tu, boleh baca itu kan. Yang tak ada pengaruh hiburan tu, macam tu. Relax. Jadi hidup dia apa? Hidup dia cik makan, minum, buat tinggal. Habis. Orang berjasa sikit, bagi ayam, bagi gula, bagi melekat, tu yang dia, orang tak bantu kita. Mana kita makan ubi kayu lah. Tu. Dia tak hati dalam ni lah. Janji ada orang bagi makan, macam mana kita sebutlah orang-orang pedalaman, mai Kristian bagi beras. Bagus Kristian lagi katanya. Bagi beras. Orang Islam datang ni duk ceramah haram, ni tak boleh, tak boleh. Dia jadi gitu. Ni ustaz-ustaz ni nak marah kita je kata dia. Tak semayang, pergi menuntut ilmu. Orang Kristian masuk bagi sabun, bagi beras, bagi ni. Bagus Kristian lagi. Hak tu kacau. Bagus Kristian lagi tu. Itu masalah. Jadi kalau tak ada pengaruh ni, tu saya kata, kalau dia ni macam kayu dengan batu, relax ya. Kau nak bagi sabun, bagi beras, aku ambil kata dia. Nak ikut engkau? Tidak. Katalah macam tu. Tapi itulah, nak cari orang macam tu lah payah sikit. Macam mana pun, di atas kita bicara hukum, nak hukum apa kat dia, itu dia punya sepir dia, format dia.
Dan kalau kita tengok dan kita renung masyarakat Islam kita, itulah masyarakat kita kan. Itulah masyarakat kita. Jadi atas bicara asalnya ditanya itulah berapa perkara rukun iman. Rukun iman itu 6 perkara. Dan 6 tu kita sebut angka tadilah 6 tolak 1. Tolak tu dengan mana engkar, perolok, pesenda, pemain, kosong. Kosong tu tak beriman, kafir. Naudzubillah. Sekalipun tu yang ada dobit yang hari tu kita ada jumpa bab tu, sekalipun dia semayang, sekalipun tutup aurat, sekalipun dia ustaz, sekalipun dia al-hafiz, sekalipun bahasanya dia mufti, sekalipun dia ulama, sekalipun ahli tasawuf, sekalipun ahli tarikat, sekalipun maha guru. Pasal apa tu? Pasal ada orang kena bab ni dia tak boleh nak menilai. Bila tengok tok guru besar pakai sorban besar ahli tarikat, bohpi yang bahasa itu tak. Pasal baru ni pun ada seorang tanya saya bab tu. Dia ahli tarikat, syekh besar, tiba-tiba katalah yang ni, tan dia tu sendiri ritual, ni ada perbuatannya ni. Anak murid dia menghadap dia, cium kaki, menyembah, sujud depan dia. Macam mana tu? Adakah diajar dalam Islam anak murid tarikat jumpa guru, hormat guru sampai tahap sujud di kaki? Adakah ajaran macam tu? Kalau saya ngaji dulu, Tok Guru ajar macam ni, ya, dia kata kita benda mudah, kadang-kadang payah-payah nak fikir pening-pening kepala. Nabi Muhammad ada tak sahabat pergi menghadap dia, sujud di kaki dia? Something wrong lah. Dan something wrong tu tembak ulama semak. Adakah bab sujud di kaki ni antara perbuatan yang dibenarkan dibuat untuk selain pada Allah Ta'ala? Masyhur saya duduk ngaji, Tok Guru kata tak ada. Tak ada. Pasal sujud ni memang benda khususiat. Benda yang khususiat untuk Allah Ta'ala aja. Kalau dalam Quran pun nak sebut kata khususiat tu. Kalau dalam Quran pun Allah Ta'ala ada sebut dan perintahkan pada malaikat usjudu li Adam. Fasajadu illa iblis tu. Usjudu li Adam. Memang terjemahan dia sujud. Kebanyakan ulama tafsir, boleh kata jumhur ulama tafsir mengatakan usjudu li Adam tu bukan sujud jembah, letakkan dahi di lantai menyembah Adam. Tak ada seorang ulama tafsir kata itu. Apa makna usjudu li Adam? Usjudu dengan makna akrimuhu, permuliakan dia. Maksudnya dia suruh bongkokkan diri sebagai bongkok hormat. Dia kata sujud dengan makna Allahumma salli ala inhida'in, dengan kata bongkok untuk beri penghormatan. Macam mana kita kata bongkok raja, dekat tu saja. Bukan sujud ke lantai tu, bukan. Nak bicara situ pasal apa? Pasal nak sebut kata bab sujud ya dari sampai lantai, dia khususiat untuk Allah Ta'ala saja. Jadi kalau kata ada anak murid buat tok guru macam tu, perbuatan anak murid tu kufur tu. Tok guru ni macam mana agaknya bila ada orang sujud? Kalau dia redha tak apa, anak murid bagus. Maksudnya dia meredakan perbuatan kufur. Salah. Ar-redha bil kufri kufrun. Kalau kata sujud tu adalah kufur, yang sujud tu kufur, yang benar kan untuk sujud pun adalah kufur. Salah. Satu saya nak sebut tu pasal apa? Kalau yang dia sujud ke tak ke tokong, sujud tu dekat patung, yang tu tak heranlah, kita memang orang jahil mudah-mudah boleh faham atau boleh bagi hukum. Tapi sujud kat syekh tarikat ni selalu orang kata syekh tarikat weh. Ralat juga nak bagi hukum tu. Sorban besar weh. Anak murid beribu weh. Macam mana ni? Ada keramat weh. Keramat tak keramat, tapi tahap memberi penghormatan sampai sujud, something wrong there. Sebut gitu Pasal nak sebut dia ada istilah common sense tu, common sense. Kalau kita tengok pendapat ulama, memang selesailah tu. Atas kita tak sebut kata pendapat ulama, common sense dia macam mana? Sujud tambah pula sampai menerap. Basuh kaki, minum air kaki, macam mana? Wow. Itu cerita ayah pen dulu kan. Ada video dia tu. Tapi selalunya geng-geng ni Hindu lah. Hindu tak Hindu, Melayu pun kalau macam tu out. Pasal nak sebut tentang kaedah sujud tu. Jadi kalau kata syekh besar macam mana pun, tok guru pun,
Katalah Tok Guru ni, Tok Guru alim sungguh sampai anak murid dia sujud depan dia. Salah. Sekalipun ada orang alasan macam ni. Dia kata anak murid tu bukan sujud. Itu bagi hormat. Sujud ni kata dia memang kami sujud Allah Ta'ala je. Kami tak sujud Tok Guru lah. Kami tahu ni Tok Guru, bukan Tuhan. Atau masyhur sebut ulama sekali pun dia sebut begitu. Dia kata dia sujud tu bukan atas tujuan untuk menyembah. Sujud tu atas hormat. Kaedah sebut ulama kita tak diajar memberi penghormatan pada manusia sampai tahap sujud. Kalau kita belajar dalam bab hadis, rasanya kalau kita tak mengaji khusus pun rasa kita pernah dengar kisah-kisah ni. Apa dia? Pernah satu ketika seorang Yahudi berjumpa Rasulullah. Dia kata, ya Muhammad, aku ni kalau ikut percaya dah dengan kau. Cuma kata dia, aku nak kau tunjukkan satu perkara yang mukjizat depan mata aku, yang kalau kau boleh tunjukkan dan sempurnakan permintaan aku ni, aku akan masuk Islam. Kemudian Rasulullah kata, apa yang kau nak? Kata dia, tu ada pokok tamar tu, tunggul tamar tu, kau panggil pokok tamar tu, ngadap. Kita biasa dengar hadis nak sebut, tak kata kalau tak kuat hadis apa cerita ni kita biasa dengar. Kemudian Rasulullah kata, aku baiklah kalau kau nak suruh aku tunjukkan mukjizat itu, tak payahlah aku panggil, kata dia. Kau pergi kat pokok tu, kau cakap kat pokok tu. Kata aku panggil. Ni orang tu, kawan tu pun dah malu alah. Bofi lah bahasa malu alah tu. Pergi, saya ngaji pasal Tok Guru guna bahasa itu. Dah Rasulullah kata gitu. Dia pun pergilah. Dia pun kata, oi pokok tamar, oi tunggul tamar, Muhammad panggil kau menghadap sekarang juga. Tunggul tu pun tak cerita banyak. Jalan. Bagi salam. Rasulullah kata, baliklah tempat kamu. Mengucap syahadah lah tu kak. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nak cerita dia tak mana. Bila lepas tu, bila dia mengucap, kata dia, ya Rasulullah. Mula-mula panggil ya Muhammad je, lepas tu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sekarang aku beriman. Kata dia dengan kau, bahasanya kau memang adalah Rasulullah. Izinkan aku untuk setiap kali aku lepas sembahyang, aku sujud untuk engkau. Bukan sujud depan mata tau. Sujud untuk Rasulullah. Pasal apa? Pasal benarnya engkau adalah Rasulullah. Cerita dia dalam situ lah. Rasulullah kata apa? Lau kuntu amiran. Tak berapa hafal lapas perkataan Rasulullah tu. Kata dia, kalaulah aku nak suruh sujud, kata Rasulullah. Disebah nak sujud, kalau aku nak benarkan, dia bahasanya dia tak benarkan sujud lah. Kalau aku nak benarkan suruh sujud, nescaya aku akan suruh isteri sujud ke suami. Perkataan hadis tu kita jumpa kisah tu macam tu. Jadi apa maksud? Boleh sujud? Tak. Tak boleh sujud. Sujud ke Rasulullah pun tak boleh. Habis. Suami, isteri sujud ke isteri? Isteri sujud ke suami pun tak boleh. Padahal kalau ikut dari segi tanggungjawab dan penghormatan besar tu kena beri tu. Pasal isteri ni dengan suami selalu manis muka. Selalu suami bagi salam, Assalamualaikum. Dia jawab, Waalaikumsalam. Ni tengok ada isu apa tak tahu. Bagi salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dahaka siap. Isteri dahaka. Begitu juga anak dengan mak bapak. Sama. Apa nak sebut? Tanda haka tu nak sebut. Dari segi taat. Taat besar tu. Rasulullah kata, kalau nak kira sujud, aku akan suruh isteri sujud ke suami. Dan faham umat tu, umat sujud ke Rasul? Macam mana? Rasulullah kata apa? Tak. Sujud tak ada hak itu. Walaupun Yahudi itu minta lepas setiap kali sembahyang nak sujud ke Rasulullah, bukan depan mata tau. Atas kata dasar sujud untuk Rasulullah, kerana membenarkan dan meyakini bahasanya dia adalah utusan Allah. Hak tu pun tak boleh. Hak tu pun tak boleh. Sujud ke siapa tu? Rasulullah. Bukan sujud ke syekh tarikat, bukan apatah lagi sujud tak apa bala lah. Nak menunjukkan bahawasanya asal saya nak cerita tu ialah di atas prinsip kalau ada apa-apa perbuatan yang menyalahi daripada perbuatan yang kaedah mengikut kaedah Islam, antaranya bab sujud itu, sekalipun tu yang sebut, sekalipun syekh tarikat, sekalipun maha guru, sekalipun bohpi bahasa ulama, mufti,
ahli majlis fatwa, boh pi orang bahasa gitu kan. Tapi atas kata dia salah buat dengan perkara yang menjadi satu sempadan antara Islam dan kufur, out. Bahkan saya ngaji tuan, terutama Tok Guru ni, Tok Guru yang saya ngaji, yang pernah jumpa dengan dia, pernah muamalah, muzakarah ilmu dengan dia, Tuan Guru Haji Cik ni, dia ni kalau nisbah orang nak bersalam dengan dia, kalau saya sebut kan, kalau katalah saya duduk, ada orang berdiri nak bersalam dengan saya duduk, dia berdiri, apa akan jadi kat dia? Dia nak salam dengan saya, mesti dia bongkok tak? Mesti dia bongkok. Tambah pula kadang-kadang nak bongkok takkan nak tonggek itu. Kalau katalah dengan kata cium tangan ni antara syariat ada juga dia ajar kita cium tangan orang soleh kan. Nak sebut contoh tu. Jadi kalau kata takkan nak tonggek itu, tentulah kita akan turun bawah lutut je untuk cium tangan. Katalah nak cerita cium tangan, bukan nak sujud tau, nak cium tangan. Jadi terpaksa bongkokkan diri untuk cium tangan. Saya ngaji dengan Tok Guru ni kalau dia duduk ni, kalau ada orang nak salam dengan dia tengah duduk, ada orang nak salam, tuan tahu dia buat macam mana? Dia angkat tangan dia macam ni, salam. Nak cium tangan pun cium lah. Pasal apa? Tuan tahu apa pasal apa? Dia tak bagi kita bongkok sampai tengah tu. Kalau sini salam dengan aku. Kau turun, kita turun dengan terpa gitu, dia tak bagi kan. Tu pun pantang besar dia cium tangan dia. Dia kan nak salam ni, bila nak cium, tak tahu dia buat apa. Padahal Tok Guru tu orang soleh tu, taat tuan. Ilmu masya-Allah, takwa dia. Apa saya sebut? Cium tangan, tarik macam tu. Tarik macam kilat tu. Tarik macam orang alergik macam tu. Saya nak sebut pasal tu. Orang alergik tu tangan. Kita dah lepas je. Orang yang biasa lah, tak biasa kadang tak bagi je. Saya nak sebut kata tang alergik tu, dia orang cium tangan, tarik tu oi. Kita pun kalau setengah orang tak ada apa tu, tapi dia tak nak apa tu. Saya nak sebut tak nak tu antaranya dia jaga kalau dia tengah duduk dia angkat tangan itu. Tak pernah jumpa, saya tak pernah jumpa orang yang bila orang nak bersalam angkat tangan itu. Langkan jumpa Tok Guru ni, Tuan Guru Haji Cik ni. Pasal apa kan? Nak jaga supaya jangan anak murid bagi hormat pada dia. Pula tu hormat tu bukan hormat nak bagi bongkok je tak. Tujuan nak bagi salam tangan. Tapi bila nak salam kena bongkok itu. Dia tak nak tu, dia tak setuju tu. Dia pelihara hukum antara tu. Ni saja-saja biarkan sujud. Okey, kau nak? Mari sujud depan aku. Wow. Yang ni yang kita bicara ni. Atau bicara iman, yang mana istilahnya ada pantang larang, itu khusus kita sebut tu kepada perbuatan, begitu juga perkataan-perkataan. Okey. Macam mana buat saya bicara kita? Rukun iman yang 6 perkara ni memang dia makna rukun. Dan dia ialah benda besar tu yang kita kena tengok pengetahuan apa yang sepatutnya kena itikad, dan mesti itikad pula dengan yakin dengan dalil satu persatu, dengan sekurang-kurangnya ijmali, sebaik-baiknya tafsili. Dengan itu dapat kita membenarkan di hati apa saja ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu barulah Islam yang kita dapat itu sah dan bermakna, dan insya-Allah dia ialah Islam yang berkualiti disebabkan adanya pengetahuan, ada dalil, dan iman Islam yang berkualiti itu maksudnya Islam yang beriman. Beriman pula mantap. Bukan saja mantap, dia kuat, bahkan dia boleh mempengaruhi orang lain untuk orang lain beriman kepada Allah Ta'ala macam mana umat-umat dulu. Okay. Saya ikut sekali lalu untuk menunjukkan apa yang sepatutnya kita kena belajar dan faham dan membenarkan dan pelihara, dan sedikit dengan istilah status tu. Baik. Jadi apa kita baca tu kalau ikut berapa perkara rukun iman tu 6 perkara selesai. Baik. Pertamanya percaya dengan Allah. Soal tu tentu sekitar tentang sebut angka banding dengan Islam, yang ni iman, dan sedikit iman 6 perkara tu dengan makna rukun, tak boleh ingkar, bangkang. Jadi kalau tak ada pengetahuan masih status dia Islam, selama-lama tidak ada apa-apa perkara yang boleh membatalkan, tak ada membatalkan dari sudut perbuatan ataupun perkataan. Soal kita.
dalam hadis tu, dalam bab rukun Islam tu. Ya. As-salatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Ya, bagus soalan tu. Memang kalau benar disebut Rasulullah pernah sebut perkataan tu, kita as-salatu imaduddin. Sembahyang tiang agama, terjemah gitu dulu. Wa man aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang mendirikan sembahyang, dia mendirikan agama. Wa man tarakaha, siapa tinggalkan sembahyang, faqad hadamad-din, dia telah meruntuhkan agama. Terjemahan sekali lalu macam tu, adalah dengan apa yang telah kita bahas tu, memang sembahyang tu kalau ikut fakta dia memang begitu. Cuma hadis tu atas sebab ulama dia mesti ditanggung, bukan dengan makna hadama tu. Jadi aqama di agama diri ya. Tapi kalau kata siapa meninggalkan agama, dia telah runtuh. Bukan runtuh tu dengan mana runtuh dia telah ranapkan Islam, dia jadi kafir. Bukan maksud itu. Atas syarahan yang kita sebut lepas, wa man tarakaha tu, siapa tinggalkan sembahyang, kalau nak syarahkan dengan tarakaha faqad hadamad-din, telah runtuh agama, kena kait dia tinggalkan sembahyang bersama dengan i'tiqad sembahyang tak wajib. Barulah tanggung kan. Pasal ada hadis lain, ada yang Quran yang menguraikan dengan makna tak jadi kufur dengan sebab semata-mata meninggalkan taat. Jadi siapa tak beramal soleh, dia cuma tak amal sekalipun rukun Islam. Jadi siapa-siapa yang hanya tak sembahyang tapi masih mengiktiraf sembahyang, hukumnya fasik. Dia tak jadi hukum runtuh agama dengan makna jadi kufur. Jadi tanggungan wa man tarakaha faqad hadama. Kalau hadama tu dengan makna satu kiasan, satu analogi untuk menunjukkan dia jadi kufur, macam mana orang yang runtuhkan bangunan, macam mana dia jahanamkan, rosakkan Islam dia, maksudnya jadi kafir. Tanggungan dia tarakaha wa ankara, dia tinggalkan sembahyang dan dia engkar wajib sembahyang, wa ankara wujubaha, barulah jadi hadama dengan mana runtuh dengan pada kufur. Nauzubillah. Tapi kalau kata takut, kalau setakat dia tarakaha faqad hadama, faqad hadama din, dia telah meruntuhkan agama kamilan, sebagai agama yang sempurna. Maksudnya dia ni orang agama, tapi dia telah meruntuhkan kesempurnaan itu. Kamil tu dia telah runtuhkan. Jadi dia Islam, tapi Islam yang tak kamil. Pasal rukun Islam pokok pun tak boleh buat. Semua hadis-hadis yang ada berkaitan tu hendaklah diihtimalkan, disyarahkan dengan kait demikian. Kalau kita tak tengok hadis tu pun, apa-apa hadis yang dalam bab tu, misalnya kalau dalam bab iman ni pun Rasulullah pernah sebut ini, hadis yang kita selalu dengar. Hadis ni pun hadis sekolah kebangsaan dan ada dalam buku kebangsaan kalau kita ambil pendidikan agama Islam. Apa dia? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau terjemahan word by words dia, la yu'minu ahadukum, tak beriman tu. Tak beriman seorang kamu sehingga dia kasih pada saudaranya seperti mana dia kasih pada diri dia sendiri. Pernyataan awal dia apa? La yu'minu ahadukum, tak beriman. Apa maksud tak beriman? Kafir. Apa maksudnya? Kita tak kasih orang lain macam mana kasih kat diri sendiri, kafir. Macam tu kah? Tak. Itu apa tu? Fasik. Untuk apa hadis tu? Macam mana nak tanggung hadis tu? La yu'minu ahadukum ay la yu'minu imanan kamilan. Tak beriman dengan iman kamil. Kalau sebut Islam tanpa pelaksanaan Islam, dan sebut iman tu pun sebut iman dengan makna samaratul iman. Maksudnya buah daripada iman. Pasal bila iman mesti kasih pada orang. Yang sebut bila kasih macam-macam lah ciri-ciri kasih ni, suka bagi hadiah, macam-macam lah. Nak sebut hebah istilah kasih tu. Apa nak sebut? Asal nak sebut tak kasih. Allahumma salli. Jadi kalau sebut la yu'minu ahadukum tu kena tanggung la yu'minu imanan kamilan, tak beriman sebagai iman sempurna. Kalau dia tak boleh kasih orang lain, bagaimana kasih pada diri sendiri? Kalau nak tanggung jadi kafir macam mana? Tak beriman seorang kamu, maksudnya jadi kafir sebagai makasih dalam bab untuk menjadikan orang kafir sebagai Islam. Dia tak ada kasih orang tu.
Bahkan ada orang murtad, dia tak pernah ada tersentuh dalam jiwa dia apa-apa pun. Kalau sampai tahap macam tu, atau memang kafir. Kena tanggung semua tu. Kalau kata la yu'minu ahadukum tu tak beriman, kasih diri sendiri, kasih orang lain macam mana kasih diri sendiri. Kalau sampai tahap orang murtad pun dia tak ada sensitivity tu, tak ada kasih tu, tu memang murtad. Tak ada khilaf ulama. Tapi kalau setakat dia ada duit 500, dia taklah bagi bedak 5 orang, seorang 100. Taklah istilahnya kafir tak. Cuma tak kamil lah. Orang kamil macam mana? Kamil sepatutnya tengok orang lebih susah dari dia sanggup berkorban apa saja untuk bagi sunnah orang. Dia tak akan bagi orang lain susah. Yang tu iman kamil semua, macam mana yang ada pada Rasulullah. Kalau kat kita muka Sekupang ni, kerana jiran tak ada makan sebelah rumah, kita buat tak peduli ya. Kerana tak pernah ambil peduli kat dia pun. Kalau kita tahu kadang-kadang kita bagi juga, tapi kita tak pernah ambil peduli pun. Tu. Jadi adakah jadi kufur? Tidak. Jadi asal nak sebut itu prinsip. Kita jumpa hadis mana-mana, pasal apa kita belajar dalam bab akidah ni ialah perkara yang telah dimurnikan daripada seluruh Quran hadis. Jadi bila ada apa-apa hadis yang word by word dia, translation dia memahamkan, menyalahi daripada apa yang kita belajar dengan apa telah disyarah dan dipinasikan oleh ulama tentang Islam dan iman ni, hadis tu hendaklah ditanggung. Pasal apa yang kita belajar ni dia ialah formula yang telah diambil oleh ulama daripada seluruh Quran hadis. Ini formula dia. Ini formulasi dia. Kalau kau nak bahas dengan Quran hadis pun mesti tanggung. Tu. Mesti tanggung Quran hadis tu. Pasal kita kadang Quran tahu satu ayat, hadis ada satu je. Hadis lain tak bisa tengok. Ini formula dia. Itu kan jadi rasanya saya jawab soalan tu tentang hadis yang as-salatu imaduddin tu. Lain kalau ada sekitar tu. La yu'minu imanan kamilan. Jadi takdirkan satu mafhum mutlak dia. La yu'minu imanan kamilan hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Macam mana? Pasal kalau tak tanggungkan imanan kamilan tu, tak beriman, apa faham? Kafir ya. Jadi maksudnya kita tak ada kasih kat orang lain, kafir terus ya. Adakah maksudnya tu? Tak. Kena takdir kalam. Apa dia? La yu'minu la yu'minu imanan kamilan. Maksudnya tak, kalau kita dengan terjemahan Melayu yang dah siap, kadang-kadang ada terjemahan macam ni, tak sempurna iman seseorang kamu. Sempurna tu ambil mana? Imanan kamilan tu lah. Cuma kita kadang-kadang tak pernah disyarah macam saya sebut ni. Jadi kita tak tahu kenapa pula ditakdirkan. Maksud takdir tu ada perkataan tak sempurna tu. Ambil mana dalam hadis tak sebut pun sempurna tak sempurna. Dalam hadis sebut la yu'minu, tak beriman apa maksud? Kafir kafir lah seorang kamu, boleh terjemah gitu. Tapi masuk dalam hadis tu bukan gitu. Satu telah dimurnikan dengan terjemahan yang dah siap, tak sempurna iman seseorang kamu. Begitu juga semua hadis yang dalam bab tu. La imana liman la amanatalah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Apa saja bab hadis yang macam tu. Yang sekali lalunya tak ada ciri yang selepas tu disebut dia menunjukkan jadi kafir. Sedangkan tak jadi kafir pun. Kena fahamkan dan tanggung hadis tu. La imana imanan kamilan. Sama juga. Kalau asal hadis yang sebut tadi contohnya la imana liman la amanatalah. Tak ada iman bagi siapa yang tak ada amanah. Ni tak ada amanah, khianat kafir. Khianat je kafir. Itu. Tak. Kena tanggung. Kena tanggung. Kalau nak bagi tanggung kafir, tanggung perbuatan kafir. Dia kata tak wajib juga amanah. Amanah ni hak peribadi. Kena kata amanah wajib dipelihara. Amanah pula nak syarah amanah tu panjanglah, tapi umur amanah yang prinsip tu. Kalau dia kata wajib tapi memang aku salah, aku telah khianat gini. Dia tak jadi kafir, bahkan dia hukum asi. Itu hadis-hadis tu memang kalau kita belajar seperinci satu persatu hadis tu, kalau khusus kita belajar bab hadis memang CP ni kena faham. Maksud saya CP yang telah ulama murni kan daripada seluruh hadis dalam Quran tu, apa prinsip dia, macam mana kaedah nak syarah tu.
Jadi macam tu kot maksud iman dan kamilan tu. Sekali kalau sebut ada hadis yang kalau kita belajar, Rasulullah ada sebut ini, la yasriqus sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Terjemah sekali lalu, taklah mencuri oleh seorang mencuri ketika dia mencuri dia masih beriman. Apa maksudnya? Faham pada hadis tu? Mencuri, dia mencuri je jatuh iman. Kafir tu. Ada hadis sebut itu. Itu pun tanggung. La yu'minu ahadukum la yu'minu. La yasriqul mu'min hina yasriq wa huwa mu'min. Taklah mencuri oleh seorang mencuri ketika dia mencuri dia itu dalam keadaan beriman. Kata kita kaedah ahli sunnah wal jamaah, hadis tu ditanggung. Taklah mencuri oleh seorang yang beriman, oleh seorang yang mencuri ketika dia mencuri dia dalam keadaan iman sempurna. Iman sempurna tidak. Maksudnya yang maksud iman sempurna apa? Samaratul iman tu tak sempurna. Buah iman tu tak sempurna. Kalau dia memang kata memang mencuri ni berdosa, memang salah,